Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada hari ini 29 Sya'ban 1445 bersamaan dengan 10 hari bulan 3 2024, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat-hikayat fiqh yang terpilih. Di mana hikayat kita Al-Hikayatus Samanun Ba'dal Mi'ah. Hikayat yang ke-80, hikayat yang ke-80, 180. Bahasa Arab dia kata As-Samanun Ba'dal Mi'ah, 80 selepas 100. Maknanya 180. Ya. Hikayat yang ke-180 ini membincangkan tentang apa? Iaitulah tentang al-hadanah. Siapa yang berhak untuk menjaga kanak-kanak. Baiklah para jemaah sekalian, peristiwa ini terjadi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Zaman pemerintah Abu Bakar, dan peristiwa ini terkena kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar. Jadi orang hebat belaka dua-dua tu. Cuma dari sudut hukum, hebat tak hebat pun dia kena akur kepada ketetapan syariat. Kita pergi pada teks hikayah. An Yahya bin Sa'id qala sami'tu Al-Qasim ibn Muhammadin يقول كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم إن عمر فارقها إلى آخر الحكاية. Saya ambil separuh sebab kita nak terjemah terus, kalau tidak jadi lambat. Dari Yahya bin Sa'id rahimahullah ta'ala, dia dengar Al-Qasim bin Muhammad rahimahullah ta'ala berkata, adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada seorang isteri dari kalangan wanita Al-Ansar, mana orang Madinah, kahwin orang Madinah, dan dia telah melahirkan anak bernama Asim. Jadi Asim bin Umar duduk baik-baik. Akhirnya Sayyidina Umar berpisah dengan isteri tadi. Masa tu Asim masih kecil. Faja Umaru Quba. Satu hari Sayyidina Umar pergi ke Quba, fawajada ibnahu Asiman yal'abu bi fina'il masjid. Sampai di Masjid Quba, dia tengok anak dia duduk main di halaman masjid. Masjid Quba ni masyhur lah kan di Madinah tu. Orang pergi Madinah kalau tak pergi Masjid Quba rugilah. Fa akhadha bi'adudihi fa wada'ahu baina yadayhi 'ala ad-dabbah. Dia pun pegang bahu anak tadi, dia angkat letak atas kenderaan dia. Dia tak sebutlah Umar naik kuda ke naik unta. Fa adrakathu jaddatul ghulam. Mari nenek kanak-kanak ni, nenek Asim mari, fanaza'athu iyah, dia pergi tarik Asim. Umar, jangan ambil. Yalah, dia nenek, mak kepada ibu kepada Asim tadi. Jadi Umar pun tak dia nak lawan lah, mak mertua. Kita ni hero setara mana, alim bijak setara mana pun, dengan mak mertua kita macam mak kita lah. Kita kena hormat kan, kena sayang, kena hormat. Hatta ataya Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dua-duanya bawa kes ni kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahya fi ayami khilafatihi, waktu tu Abu Bakar jadi khalifah. Faqala Umar ibni,
Umar kata, wahai khalifah, ini anak saya. Saya nak jaga dia. Wa qalatil mar'atu, dan kata perempuan, wahiyahuna umbuhu. Mak dia nama Jamilah. Mak dia nama Jamilah. Dia kata, ibni, mak anak saya ni khalifah. Anak saya nak jaga dia. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, khalli bainaha wa bainahu. Umar, lepaslah anak ni, biar mak dia jagalah, itu hak dia. Jadi itu dia panggil jenis Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah telah memberi hukum memihak kepada ibu, sebab ibu tu berhak untuk jaga baby, jaga anak. Fama raja Umar kalam, jadi Umar tak bantah. Umar pun tahu. Cuma orang panggil, iyalah kita dengan anak kecil naklah juga kan, tapi kalau ibu dia bagi, kalau ibu tak bagi, apa boleh buat? Hak dia. Habis cerita. Jadi itu peristiwa ringkas ni akhrajahu Malikun. Imam Malik meriwayatkan asar ini dalam kitabnya Al-Muwatta. Baiklah para jemaah sekalian, dilalatul hadis, kisah ni menunjukkan kepada apa? Ini penting ni dalam ilmu kita belajar. Kisah ini menunjukkan bahawa al-ummu, ibu, wal jaddah, dan nenek, emak kepada ibu, ahaqqu bihadanatis saghir, lebih berhak untuk menjaga, mengasuh anak-anak kecil yang masih lagi baby. Maknanya tak boleh nak beza lagi di antara ayah dengan mak dari sudut kepentingan hidup. Maka mak dia, kalau tak ada mak, nenek. Dua ni itu hak. Bergembiralah ibu-ibu yang ada anak tu, kalau berpisah, dia boleh berhak untuk menjaganya dengan syarat-syarat yang kita akan sebut nanti, insya-Allah. Ada syarat dia, ada SOP dia. Baik, di antara tajuk yang dibincangkan, yang pertama, rawi al-qisah Yahya bin Sa'id bin Qais bin Amru al-Imam al-Allamah al-Mujawwid. Maknanya Az-Zahabi letak gelaran dia imam, orang alim, orang yang hebat. Alim al-Madinah fi zamanihi. Tu alim Madinah pada zaman dia. Syaikhu alimil Madinah. Tak syekh, bukan setakat alim biasa, syekh, tuan guru besar di Madinah. Wa talmiz fuqaha al-Madinah as-sab'ah. Jadi dia ni berguru dengan 7 ulama fiqh Madinah. Abu Sa'id al-Ansari, gelar dia An-Najjari al-Madani al-Qadi. Dia telah meriwayatkan hadis daripada Anas, Abi Salamah, Sa'id bin Musayyib, Qasim bin Muhammad dan lain-lain. Meriwayat daripadanya Az-Zuhri dan Imam Malik, Ibn Ishaq, Al-Auza'i, Sufyan Tsauri, wa Ibn Uyainah, Ibn Mubarak, Al-Lais dan lain-lain. Di akhir hayat dia agak sempit kehidupan dia. Sa'at halatuhu wa asabahu dhiqun syadid. Maknanya bila dia di akhir hayat dia sempit dalam kehidupan dia ni, dan dia ditimpa kesempitan dalam hidup. Dia tengah susah itu, susah panggil susah hidup. Orang dulu kadang-kadang bukan susah bukan sebab dia malas, sebab dia mungkin dia sibuk dengan berdakwah, mengajar, dia tak ada nak pergi kerja. Kemudian datang surat Abu Ja'far Al-Mansur Al-Khalifah, panggil dia pergi ke Dewan Khalifah lah. Fa'ama aqama syahraini hatta qada dainahu. 2 bulan duduk di bandar, sesar dah hutang, dan dia pun mungkin dapat allowance dan dapat sebagainya. Yang pentingnya berubahlah hidup dia. Dia ni Qadhi Hirah, seorang yang thiqah, kathirul hadis, hujjah sabtan. Jadi tinggilah dia punya meninggal di Hashimiyah dekat dengan Kufah tahun 143. Umur dia lebih daripada 70 tahun, rahimahullah. Adapun guru dia Al-Qasim bin Muhammad, siapa pula? Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq Al-Imam Al-Qudwa Al-Hafidh Al-Hujjah, seorang ulama besar di Madinah, bersama dengan Salim Maula Ibnu Umar dan Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Dilahirkan pada zaman pemerintah Sayyidina Ali. Ayah dia mati, anak dia, ayah dia Muhammad bin Abi Bakar dibunuh di Mesir pada tahun 38.
fa riwayat ibn al-Qasim annahu mursalah. Manakala Qasim kata daripada ayah dia itu mursal. Sebab dia ayah dia mati awal. Dan dia membesar yatim, dijaga oleh makcik dia Aisyah radhiyallahu anha, wa tafaqqaha minha wa akthar anha. Dia alim berdasar daripada didikan khalah dia, makcik dia Aisyah. Ammah dia. Ya, anak adik-beradik Muhammad kan. Ani bin Uyaimah qala a'lamun nas bi hadis Aisyah shalasa. Orang yang paling alim tentang hadis yang diriwayat oleh Aisyah 3 orang, Al-Qasim anak saudara dia, Urwah ibn Zubair anak Asma, anak saudara lah, tapi yang ni adik, yang ni anak kakak. Wa Amrah. Kata di Abi Zinad, ma ra'aitu ahadan a'lam bis sunnati minal Qasim. Aku tak tengok seorang yang lebih alim pada zaman dia tentang ilmu hadis, ilmu sunnah ini daripada Al-Qasim bin Muhammad. Wa ma kana ar-rajulu yu'addu rajulan. Dengar ni. Orang zaman dulu mengatakan seorang itu tidak dianggap sebagai betul-betul laki-laki jantan sehingga dia memahami sunnah. Wa ma ra'aitu ahadan zihnan. Aku tak tengok orang yang cerdik lebih daripada Al-Qasim. In kana dan kadang-kadang dia lucu juga bila dia buat dengan kawan-kawan dia, walaupun dia alim tapi taklah serius 24 jam kata orang. Itulah. Kata Ibn Aun, Qasim, Ibn Sirin, Raja' bin Haywa yuhaddisuna hadis ala hurufi. Maknanya kalau dia riwayat hadis tepat seperti lafaz asal. Adapun Al-Hasanu wa Ibrahim wa Sya'bi yuhaddisuna bil ma'ani, ada kalanya meriwayat dengan makna. Maknanya hafalan dia sangat kuat. Matal Qasim bi Qudayd, umur dia 70 tahun, berbeza tarikh kewafatan dia. Ada kata 101, beza-beza sampai 112. Mana dalam 10 tahun tu orang duk beza tarikh kematian dia, wallahu alam. Qudayd ni 120 kilo dari Madinah nak pergi Mekah, 120 kilo lagi nak sampai Mekah, ditulis Wadi Qudayd. Sekarang ni pun masih tulisan-tulisan tu ada lagi di sana. Apa nama ibu Asim, isteri pada Sayyidina Umar tadi, nama apa? Zaujatu Umar al-mazkura, nama dia Jamilah binti Thabit bin Abil Aflah Qais bin Ismah ibnu Nu'man bin Malik al-Ansari, adik-beradik kepada Asim bin Thabit. Mak dia nama Asyamus binti Abi Amir, adik-beradik pada Hanzalah bin Amir al-Rahib. Wa walidatu Jamilah wa Asim. Baik. Asal nama dia Asiyah. Orang zaman dulu lagi itulah nama pelik-pelik. Nama dia Asiyah, mana derhaka, fa aslamat. Bila masuk Islam, kahwin dengan Sayyidina Umar pada tahun yang ke-7 Hijrah. Dia pun tak suka apa nama Asiyah ni. Nama bukan Asiyah, Asiyah, nama derhaka. Mana ada orang nama derhaka tak comel. Fatalabat bin Zawj Umar, dia pun minta Sayyidina Umar tukar nama dia. Abang Umar tukar nama saya. Maka Umar namakan dia dengan nama Anti Jamilah. Mu nama Jamilah, mana mu comel. Faghadibat, tak sukalah nama macam ni. Sebab apa? Sebab nama Jamilah ni banyak pada masa tu. Masa tu ramai orang Jamilah ni orang Jawari, orang hamba-hamba. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita nak tukar nama. Apa jadi? Fasammaha Jamilah. Nabi pun kata, aku namakan mu Jamilah. Terkejut. Masya-Allah. Abang Umar ada nama ke saya Jamilah, saya tak suka. Tanya Nabi, Nabi sebut nama. Nabi tak tahu pun Umar dah namakan Jamilah. Masya-Allah, tabarakallah. Dia pun cerita, ya Rasulullah, suami saya Umar memang nama ke saya Jamilah, tapi saya tak suka. Faqala ama alimti anna Allah inda lisani Umar wa qalbihi. Mu tak tahu ke Allah Taala beri ilham kepada Umar ni satu kehebatan yang besar. Kenapa kamu lawan dia? Dia balik-balik cerita pada Sayyidina Umar, nama tadi gazet lah bang. Rasulullah sallallahu pun namakan saja Jamilah. Kata di Umar, khuziha ala raghimi anfik. Ambillah.
Tadi tak nak sangat. Tak, bila Rasulullah sebut tak boleh nak lawan lah. Apa mana boleh lawan? Waladat lahu ibnu Asim bin Umar. Jadi oleh kerana dia telah melahirkan Asim, Sayyidina Umar pun sangat sayang kepada Jamilah ni. Tengok dia punya, dengar ni, isteri-isteri yang baik-baik ni, yang salihah ni. Fakan idza kharaja ila salah masyat mahu. Masya-Allah. Wa kanat tuhibbu Umar. Dia sayang sangat pada Sayyidina Umar. Bila Umar nak keluar rumah, nak pergi solat ke nak pergi mana, dia akan ikut sampai ke pintu. Dengar ni ibu-ibu di rumah tu, suami nak pergi hantar sampai pintu, bunyi suami balik, mari sambut kat pintu. Dah, ni suatu tahu dah suami balik. Mari sambut dengan tangan bonok ke buat kerja lain. Kita kata lak. Sambut di pintu. Fa idza arada al-khuruj qabbalathu. Bila Sayyidina Umar nak keluar, dia cium Umar. Kemudian dibaliklah, balik duduk buat kerja dia dah. Umar dah pergi. Masya-Allah. Baik, sayang. Begitulah takdir Allah SWT. Kata orang tak semestinya panas itu sampai ke petang, ada kalanya hujan di tengah hari. Thumma darabal khulfu bainahuma fatallaqaha. Akhirnya berlakunya adalah masalah, Umar pun cerai dia. Fa baqiya Asim duduk sekali dengan ibu dia. Thumma khalafahu 'alaiha Yazid bin Jariyah. Kemudian Yazid bin Jariyah pula kahwin dengan Jamilah tadi. Dapat pula anak Abdurrahman bin Yazid bin Jariyah. Mana Abdurrahman ni adik-beradik kepada Asim dari pihak ibu. Kemudian Asim pula pergi duduk dengan nenek dia Syamus setelah mak dia kahwin lain. Dengar ni. Bila ibu kahwin lain, maka cucu dia tadi pergi duduk dengan mak. Sebab hak penjagaan tadi dah berpindah lah. Maka dia dijaga oleh nenek dia Syamus. Baik, isu yang keempat, terdapat dalam peristiwa ini lebih daripada riwayat, banyak riwayat. Riwayat Qasim bin Muhammad kata Asim duduk main di tepi masjid Quba. Umar ambil tak kenderaan dia, nenek dia mari ambil semula. Riwayat Ibnu Abbas, anna Umar laqiya, dia kata dia Umar jumpa Asim dengan mak dia di Suq Muhassir, di antara Quba dengan Madinah. Ada satu tempat nama pasar situ. Dia pun ambil Asim dukung, ambil Asim tu. Mak dia pun marah. Sehinggalah berlaku perebutan ini sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum jami'an as-sahabah. Jadi kenapa nenek dia kata anak aku? Boleh. Kita boleh kata kepada cucu anak, sebab memang anak pada anak, cuculah. Bahasa Arab ni payah nak sebut cucu, dia kata anak ibni. Baiklah. Yang penting mungkin dua peristiwa, wallahu alam. Nak kata kita nak taufik di antara cerita-cerita ni taklah payah sangat kan. Boleh jadi dua kali peristiwa, sekali dengan nenek, sekali dengan isteri dia, dengan Mu'asim. Baik, yang kelima, peristiwa yang berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini telah berlaku dah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Abu Bakar cepat jatuh hukum sebab sudah ada nas dengan dia. Hadis seorang perempuan mari mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, inna ibni hadza kana batni lahu wi'a." Ya Rasulullah, anak saya ni, perut saya ni lah tempat dia duduk. Wasadi lahu siqa, susu saya ni lah tempat minum dia. Wa hijri lahu hiwa, riba saya lah tempat dia duduk berak. Mana tempat dia duduk membesar. Wa inna abahu talaqani, ayah dia cerai saya tapi nak ambil anak ni. Dia bangkit dulu, perut akulah kandung dia, susu akulah minuman dia, riba akulah tempat aku jaga dia. Maka Nabi SAW bersabda, anti ahaqqu bihi malam tankihi. Ingat boleh, mu berhak jaga baby awak ni selagi mu tak kahwin lain. Hadis ini rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa sanaduhu hasan. Jadi syarat dianya, maka Sayyidina Abu Bakar terus jatuh hukum Mak Asim lebih berhak daripada Sayyidina Umar, lebih berhak daripada Sayyidina Umar.
Peristiwa yang kedua yang berlaku di zaman Nabi SAW, iaitulah Ibnatu Hamzah, anak kepada Sayyidina Hamzah. Ketika berlakunya perebutan di antara Sayyidina Ali dan Ja'far bin Abi Talib, dua-dua tu, dan Zaid, 3 orang yang berebut nak jaga anak pada Sayyidina Hamzah. Kan mati awal, syahid dalam peperangan Uhud. Ali kata, aku berhak jaga budak ni sebab dia ni ibnatu ammi, anak pak saudara aku. Ja'far kata, ibnatu ammi wa khalatuha tahti. Ja'far adik-adik Ali, dia pun sama juga, dia anak pak saudara aku juga. Tapi ingat molek, mak saudara dia isteri aku. Tengok, dia ada 2 kredit. Wa qala Zaid ibnatu akhi. Zaid kata, adik-beradik aku. Tapi Zaid dia tidak keturunan, adik-beradik Islam je lah. Faqadha Rasulullah sallallahu alaihi khalatiha. Maka Nabi kita serahkan anak Hamzah ini dijaga oleh makcik dia. Mana makcik dia boleh ke Ja'far lah. Wa qala al-khalatu bi manzilatil khalah, dari kedudukan dia macam ibu. Akhrajahu fi sahihaini. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Kemudian datang banyak lagi peristiwa-peristiwa yang hampir sama. Imma nadajal mahdun wa imma ikhtilafud ad-din. Mana kalau benda tu tak cukup syarat tadi, Nabi akan beri pilih. Nabi kita beri pilih, mu nak ikut ayah ke nak ikut mak. Jadi siapa anak budak tu pilih, pergi kan? Saya pilih ayah, pilih mak. Tapi kalau budak tu kecil lagi, tak cukup syarat, maka mak dia lebih berhak. Yang keenam, al-hadanatu haqqun lis-saghir wa haqqun lil-kabir. Nak menjaga hadanah, dia panggil hadanah, penjagaan kanak-kanak ni, ada 2 hak. Satu hak kepada kanak-kanak sendiri, dan yang kedua hak kepada orang yang besar. Lil maknanya. Adapun hak anak-anak, tengok, hak anak-anak, maka dia perlu ada 3 perkara. Yang pertama, hajatuhu al-jasadiyah. Maknanya jasad budak ni, fizikal budak ni perlu pada orang jaga. Yang kedua, hajatuhu nafsiyah. Dari sudut jiwa pun dia nak pada ibu, sebab ibu lebih dekat dengan penjagaan kanak-kanak. Ayah sibuk pergi sana pergi sini. Zaman dulu buka tinggal anak pergi berperang. Kalau zaman sekarang ni lebih kurang. Ya, ayah dengan mak masing-masing keluar 8, balik 5 kan. Kemudian keperluan dia untuk masa depan. Yang pembesaran dia tu. Maka ketika dia kecil, dia perlu pada susu, rada'ah, nak mandikan dia, dan penjagaan dia. Maknanya kalau kita tengok kepada keadaan ni, al-ummu aslah, ibu lebih aula pada peringkat ini untuk jaga anak dia. Jadi sebagaimana kita perlu jaga fizikal dia, kita perlu juga jaga perasaan dia. Mana mak ni lebih dekat dengan anak, lebih macam-macam kelebihan lah. Maka itu masa depan pula mak ni lebih pandai untuk jaga, untuk didik, macam-macam lah. Maka dipanggil di sini, kita kena tengok dari sudut masa depan, pendidikan dan juga akidah. Mana kalau mak ni orang solehah, orang yang warak, kita yakin dia akan didik anak dengan baik. Tapi kalau mak dia ni bahasa jenis tak juru, jadi jaga, maknanya masa depan budak ni bahaya. Kenapa bahaya? Bahaya sebab apa bahaya? Sebab kita tak tahu apa yang akan jadi dengan didikan mak yang tak baik tu. Di sini pun ada ruang untuk kita tarik anak tu daripada dia. Baiklah. Jadi itu dia panggil hak kanak. Adapun hak ibu, Nabi dah beri dah. Mu boleh jaga anakmu selagi tak kahwin. Kalau kahwin, larilah dia. Kalau dia kahwin lain, maknanya sudah hilanglah dia punya hak. Kecuali dia kahwin dengan pak saudara budak ni, lain. Maknanya suami ayah dia asal lari, adik dia pula mari ganti, atau abang dia pula mari ganti, tolong jaga. Baiklah, isu yang ketujuh. Ustuqat ar-rahim minar rahmah. Perkataan ar-rahim ambil daripada perkataan rahmah. Kerana itu kebanyakan akhwal wal khalat
adik-beradik yang sebelah mak ni, sebelah adik-beradik mak ni lebih dekat dengan kanak-kanak tu nak banding dengan a'mam wal ammat daripada adik-beradik mak saudara di sebelah bapak. Sebab dia dekat. Biasanya adik-beradik mak ni dekat lah jiwa tu dengan baby ni. Kadang-kadang rupa pun lebih kurang. Kalau dengar suara tu setengah tu bertukar kalau dengar suara. Dengar suara saja. Dia panggil adalah malamih ataupun syabah. Maka oleh kerana hadanah ini hak kepada seorang kanak-kanak, maka para ulama telah mengambil tartib susunan orang yang berhak menjaga kanak-kanak. Dalam bab ni lah. Ini detail dalam kitab fiqh. Cuma orang panggil secara umum sajalah. Kita bincang di sini secara umum. Ana pun tak perincikanlah sebagai hikayat saja. Sebagai hikayat. Yang pertama ibu dia sendiri. Yang kedua nenek sebelah ibu. Maknanya mak pada ibu. Kemudian nenek sebelah ayah. Masuk juga. Kemudian adik-beradik ul-ukhtus syaqiqah lil mahdud. Adik-beradik ibu sebapa bagi baby tu. Mungkin dia ada adik besar. Orang zaman dulu memang gitu. Dia nikah lepas tu tua nikah lain pula. Jadi kakak tu besar dah. Yang kelima al-ukhtu li ummin. Adik-beradik kepada mak. Adik-beradik kepada mak, kemudian adik-beradik pada ayah, kemudian bintul ukhti syaqiqah, anak kepada adik-beradik ibu sebapa, kemudian anak bintul akh ukhtil ummi. Anak adik-beradik mak. Wal khalah asyaqiqah, mak saudara si ibu sebapa dengan mak kita. Kemudian mak saudara sebelah mak saja. Kemudian mak saudara sebelah bapa. Ni panjanglah dia punya perbahasan. Tuan-tuan dengar je dulu. Kalau nak detail kena pergi dalam kitab fiqh. Isu yang ke-8, wala budda an tatawaffara fil hadinah asyurut. Hak orang tua pula, hak ibu pula, hak nak jaga budak ni pula ada berapa syarat. Syarat dia, kepentingan syarat ni untuk menjaga hak baby tu. Nak jaga hak anak-anak tu, itu syarat dia. Yang pertama, antakunal hadinatu muhibbah. Kita nak suruh anak ni, kita kena tahu makcik ni sayang ke budak ni. Tangan mari masa tetang basuh budak ni. Serabut aku duk basuh berak budak. Orang ni tak boleh beri. Nyekutih. Paling kejap pun atau punya tampaknya bully budak ni. Nyanyi. Falhubu ba'isul liqalli khair. Maknanya bila sayang, banyaklah kebaikan yang akan buat. Syarat yang kedua, antakuna muslimah. Makcik yang nak jaga dia tu biar muslimah, orang Islam. Sebab kalaulah dia tu orang kafir, dia akan didik budak ni membesar dengan gaya dia. Na'udzubillah. Yang ketiga, al-qudratu 'alal hadanah. Dia ni mampu untuk jaga budak. Kalau dia pun OKU juga, ataupun dia tu jenis gila, tak betul jalan, macam nak didik orang. Syarat yang keempat, alla takuna mutazawwijah min ajnabi. Syarat yang keempat, janganlah dia tu kahwin dengan orang yang asing daripada baby tu. Nikah orang lain lah, dengan pak cik lain. Bukan dengan pak saudara budak tu. Contohnya, kalau pak saudara budak tu baru sepupu dia, boleh lah dekat lah lagi kan. Masing-masing waris silaturahim. Bila cukup syarat ini, maka berhaklah dia jaga. Tapi apabila tak cukup syarat, maka tasqutu al-hadiyah aqabil hadanah, gugurlah hak orang tu untuk menjaga kanak-kanak ini. Ini pentinglah, kita kena jaga, kena didik, jangan duk main-main. Baiklah, yang ke-9, fitratullah allati fatarna 'alaiha. Allah Ta'ala dah pasang dalam jiwa manusia ni satu fitrah, makna kejadian manusia secara naluri, itu makna fitrah, bahawa ibu akan menjaga anak dia. Bila ibu duduk sekali dengan suami, sekali dengan ayah dia, bila jaga anak, maka ayah dia tak payahlah bagi nafkah khas untuk dia. Moga makan sekali kan, sama-sama makan minum kat rumah. Tapi kalaulah berpisah, ayah tu berpisah dengan ibu budak ni, pada waktu itu ada perbincangan lain. Ada perbincangan lain. Kalau orang tu jaga anak suami tu, dia kena bagi upah.
Sebab dia tidak di bawah tanggungan suami lagi dia. Dia sudah kahwin, dia sudah berpisah. Syarat ayah dia pulaknya an yakunal abu qadiran. Jadi kalau ayah dia ada kemampuan, maka dia kena beri nafkah kepada baby dia tu. Dan kena beri ujrah gaji ataupun sagwati kepada ibu yang jaga anak. Walaupun mak dia sendiri kena beri. Mana dalil? Dalilnya surah At-Talaq ayat 6. Fa'anfiqu 'alaihinna hatta yadha'na hamlahunna fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Maknanya kalau bercerai, isteri itu sedang mengandung, kena bagi apa yang dipanggil nafkah sampai dia beranak. Lepas dia beranak, dijaga baby pula, kena bagi pula. Surah At-Talaq ayat 6. Yang kedua, syarat ayah tu an yakuna mu'siran. Ayah tu orang senang lah, orang panggil ada harta, bukan kata papa ke dana dia nak makan pun tak cukup, nak suruh bayar hak baby pula. Jadi kita kena kira lah macam tu. Jadi kalau ayah susah, ada orang lain nak tolong derma, boleh je. Daripada keluarga dia nak tolong jaga, tak apalah aku jaga free je, buat anak angkat, ambil berapa ramai orang tak ada anak sekarang, jaga anak angkat lebih pada muasar. Tak, kita tengok happy sangat sahabat-sahabat kita yang tak ada anak. Dia jaga anak orang macam lebih dari kalau budak ni duduk dengan mak dia sendiri, tak akan jumpa benda tu. Kejap-kejap tengok duduk luar negara, kejap tengok pakai baju cantik, kejap masya-Allah rezeki budak tu. Dengan kasih sayang dia, tak kira lah macam tu. Allahu akbar. An yakuna akal. Adapun contohnya budak ni sudah mati, ayah dia mati, tinggal harta banyak, harta pusaka banyak, mak dia tak mau jaga budak tu. Kecuali dengan upah. Boleh ya ambil harta budak tu, upah mak dia sendiri, tak apa. Zaman kita hari ni jadi masalahnya bukan lagi tahu. Mak suka sembah pula kena pergi kerja, cari harta, cari makanan kepada anak, sedangkan bukan takbur, bukan di bawah jaga, bukan di bawah tanggungjawab dia. Ini jadi masalah kita ni. Baiklah, ana ambil juga kesempatan nasihat di sini. Ni, kawan-kawan kita ni, hak kahwin senyap-senyap ni. Ada orang kita ni berselindung, kahwin sembunyi-sembunyi. Boleh anak paksa isteri suruh jaga anak, dia ceraikan. Lepas tu bunyi kata nikah lain pula. Ni jahat punya perangai macam ni. Jangan buat perangai macam ni. Awak masa awak segar ni tak apalah. Nanti awak tua-tua sakit kita tak tahu. Boleh jadi anak dia, hak dia tinggal duduk dengan isteri bekerja, tanggung sendiri ni, budak ni akan mari ludah pak dia esok di hospital ke di mana. Tunggulah saat kita akan datang. Jadi kalau ada anak, bertanggungjawablah dengan anak. Dah kahwin senyap-senyap, boleh anak senyap-senyap lah bagi nafkah. Dia penakut sangat ke masa nak menikah berani. Ni khianat punya kawan. Macam ni pun ada juga manusia atas dunia ni. Kita kata ini satu pengkhianatan yang kita tak diterima. Kejahatan itu pada jemaah sekalian. Baiklah. Mana kalau ayah dia mu'sir, susah, anak pula tak ada harta sendiri tak ada, wal tusiru 'alal ujrah. Mak dia kata aku nak jaga budak ni mesti kena upah. Tak ada orang nak tolong, nak jaga tak ada. Tujbarul ummu 'alal hadanah. Kita paksa mak dia jaga anak, dan bayaran tadi menjadi hutang kat atas pak dia. Kalau satu hari nanti dia senang, kena bayar kepada isteri dia tu. Dipanggil kira ujrah al-dain, makna hutang ke atas zimmatil wali, ke atas bapak budak tu yang duduk main. Baiklah, isu yang terakhir, isu yang ke-10, wa tantahil hadanatus saghir, bila ke tamatnya tempoh hadanah. Hadanah baby ni bila ke tamat tempoh. Iza stata'a an yaquma bi umurihi al-asasiyah. Maknanya apabila budak ni dah pandai, boleh buat sendiri dah, tak payah bantuan mak dia. Dia pandai masak sendiri, makan, dia pandai pakaian sendiri, boleh jaga, dia boleh mandi, jaga bersih diri, berjaga taharah. Maka macam mana keadaan? Jadi ulama fiqh berbeza pandangan tentang nak hadkan umur berapa tahun. Barulah budak tu bebas memilih nak pergi dengan ayah ke nak pergi ke mak. Faqaddaruha, ada kata anak-anak laki-laki 7 tahun. Iaitulah sinnut tamyiz,
umur kanak-kanak tamyiz yang kita kena ajar dia solat. Bagi perempuan 9 tahun. Jadi wallahu alam, itu anak kata dah, ini dia panggil mabda'i saja. Adapun detail kita masuk dalam kitab fiqh. Ini cerita asal. Ada juga fuqaha syar'iyyun wal qanun. Undang-undang, ada sudut undang-undang fiqh dan undang-undang sibil. Dia kata 7 tahun sehingga 9 tahun kanak-kanak laki-laki, perempuan 9 sehingga 11. Itu undang-undang. Dan dia bawa lah undang-undang Qanun Al-Urduni di Jordan, tempat dia menulis ni sampai 15 tahun. Jadi untuk undang-undang Malaysia, ana tak sempat rujuk kepada sahabat-sahabat kita di pejabat agama bahagian kekeluargaan. Jadi kalau tuan-tuan ada kes macam ni, rujuklah ke pejabat agama. InsyaAllah mereka akan beri solusi ataupun penyelesaian dengan cara yang baik. Ini kita cakap dari fiqh khilaf-khilaf. Dia khilaf-khilaf ni kalau sudah di-enactmentkan dalam sana negeri, maka itu yang dipakai negeri itu. Tak sedut kira lah mazhab tu mazhab ni, itu mazhab tu dalam kitab fiqh. Tapi dalam bab perundangan negeri, maka dia akan balik kepada enactment yang digubalkan oleh ahli-ahli agamawan, ahli-ahli undang-undang dalam negeri itu berdasarkan kaedah syarak. Kalau berdasarkan kaedah sibil saja tak jadi. Itu dia panggil undang-undang orang putih. Jadi kita orang Islam ni di sinilah. Baiklah. Jadi para jemaah sekalian, dalam isu penjagaan kanak-kanak, dalam isu hubungan suami isteri, dan dalam isu siapa saja pun, nasihat kita kepada para jemaah supaya kembalilah kepada undang-undang syariat. Jadi alhamdulillah setakat yang kita ada di sini para jemaah sekalian, undang-undang syariat dalam bab kekeluargaan tidaklah dicanggah sangat. Tapi undang-undang syariat yang dibatal-batal ni, yang berkait dengan jenayah, yang berkait dengan hudud, yang berkait dengan benda-benda maksiat, tu yang geng-geng sekular duk bangun sangat ni, duduk lawan perlembagaan ni. Bila lawan perlembagaan, undang-undang yang digubalkan berdasarkan kepada undang-undang syariat, walaupun di bawah undang-undang takzir, dia lebih rendah daripada perlembagaan. Maka kita sebagai seorang Islam kena sedar, kena insaf. Tak kira lah apa jawatan kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan happy sangat. Setengah orang itu suka happy bila undang-undang takzir yang digubalkan oleh penggubal kita ni batal, happy dia. Pasal itulah kawan-kawan kita tegur, jangan happy sangat. Dakak sangat undang-undang orang putih yang sudah sudah lapuk bertapak dalam negara kita dan dalam negara sebagian negara umat Islam. Tapi kita tidak sedar bahawa benda itu sangat-sangat bercanggah dengan ruh maqasidus syariah. Wallahu a'lam. Dan jangan lupa nasihat saya kepada suami-suami yang sudah kahwin senyap-senyap, supaya bertanggungjawab dengan anakmu. Walaupun kamu dah cerai isteri dia senyap-senyap juga, tapi hak hadanah, hak nafkah anak-anak tidak boleh senyap-senyap. Jangan ugut bini, bekah bini untuk jaga anak. Kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla di akhirat esok, ataupun Allah bagi bala di akhir hidupmu, mu akan cari anak ni akan ludah atas muka pak yang tidak bertanggungjawab waktu hidup di atas dunia. Na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala min ghadabillah. Kita minta na'udzubillah minal khuzlan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Allah biarkan kita senang di awal, susah di akhir. Na'udzubillah. Biarlah kita susah di dunia, tapi kita senang di akhirat. Biarlah kita susah waktu kita muda, tapi kita nak senang waktu kita tua. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.